قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang berbahagia yang mulia ini dapat kita bersama di surau di Wakaf Bandar Baru Bangin ini, yang merupakan kali pertama lah anak sampai di sini setelah duk tengok-tengok jadual tu, baru ditakdirkan kita sampai di surau ini pada pagi ini. Alhamdulillah, kita di antara ramai-ramai makhluk Allah Subhanahu wa taala ini yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dapat bersama qafilatul khair, rombongan orang-orang yang baik, kerana dapat mengimarahkan rumah Allah Azza wa Jalla di saat kawan-kawan kita yang lain sedang selesa berehat di tempat tidur masing-masing. Ini satu cabaran yang besar yang anda nampak di zaman kita hari ini, iaitulah cabaran kepada kita bagaimana nak menjadikan kita ini salah seorang daripada 7 golongan yang Allah akan calonkan duduk di bawah bayangan pada hari yang tidak ada bayangan padanya, iaitulah warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, orang yang terikat hatinya dengan masjid. Terikat dengan masjid di sini dengan maksud bila keluar nak mari pula. Jangan pula ada setengah orang tu salah faham, dia kata kalau nak nampak nak suruh ikat di masjid kak, kena jadi JK masjid. Baru gambar dia tu sakut di masjid. Itu JK masjid. Kita ni makhluk yang mengimarahkan rumah Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, na'udzubillahi minasyaitanir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang mengimarahkan rumah Allah ini iaitulah orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Tuhan tak kata orang yang membina rumah Allah, orang yang bina rumah Allah kontraktor yang bukan Islam pun boleh bina. Tapi nak menghidupkan rumah, nak mengimarahkan rumah Allah di sini dengan makna orang yang memenuhi, yang sentiasa ada di rumah Allah. Allah Ta'ala beri satu anugerah man amana billah, iaitulah orang yang beriman kepada Allah. Itu tanda beriman tersebut dalam hadis yang riwayatnya dhaif. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu tengok orang yang sentiasa ke masjid, maka saksilah orang itu orang beriman. Itu para jemaah, tanda syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla bila kita mampu berjaya menjadi penghuni baitun min buyutillah, salah satu daripada rumah Allah, di saat begini dan juga saat-saat yang lain. Kerana Nabi kita sebut asqalu as-salati 'alal munafiqin,
Solat yang berat bagi orang munafikin nak hadir ke masjid, iaitulah solat subuh dengan solat isya. Sebab waktu ni waktu gelap pada waktu dulu. Jadi dia tak mari pun tak apa, dia tak nampak. Dia kira pergi masjid tu nak seorang kelih ya. Kita hari ni orang tak nampak juga, cerah dah, tapi duk cerita dengan orang pula. Pergi solat, lepas solat subuh tu dia dah. Hari ni solat subuh di surau. Lepas terbadahnya baru sekali tu baru pergi. Dia duk fikir panjang dah. Itu mukaddimah kita sikit tentang kedudukan manusia di akhir zaman. Adapun tajuk perbincangan yang saya pilih, iaitulah dalam siri perbincangan kita kepada 10 sebab, 10 perkara untuk mencari cinta Allah Ta'ala kepada hambanya. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dia akan sayang, cinta ataupun mahabbah kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, serta melakukan beberapa perkara. Dalam kitab di tangan saya ini disebut Al-Asbabul Asharah Al-Mujibatu li Mahabbatillah, 10 sebab untuk mencapai, meraih mahabbah, kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Cuba senaraikan secara ringkas. Sebab yang pertama, iaitulah baca Quran bitadabbur, baca Quran dengan tadabbur. Sebab yang kedua, at-taqarrub ila Allah bin nawafil, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang sunat. Kita amal yang wajib itu memang itu asli kita punya amalan, kita tambah dengan amalan yang sunat. Yang ketiga, dawamu zikrihi ala kulli hal, sentiasa berzikir, mengingati Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan. Waktu bangun, berdiri, berjalan, tengah nak makan, bahkan nak duduk dengan isteri pun kena ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang keempat, mengutamakan, melebihkan sayang kita kepada Allah mengatasi sayang kita pada benda-benda lain. Yang kelima, mutala'atul qalb, hati kita sentiasa mengulang kaji nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dikenali melalui nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Tak boleh kita kenal seperti kita kenal makhluk lain, orang ni sifat macam ni, orang ni rupa lah. Kita tahu Allah Ta'ala itu dengan nama dan sifat. Sebab yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsanih, kita menyaksikan dengan mata hati kita limpah kurnia Allah yang cukup banyak, yang zahirnya, yang batin kepada kita. Barulah kita akan jadi manusia yang bersyukur. Bila kita syukur, Allah sayang kepada hamba yang bersyukur. Sebab yang ketujuh, inkisarul qalbi, hati kita sentiasa merintih, merayu di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam solat kita, dalam ibadat kita. Sebab yang ke-8, al-khalwatu bihi, iaitulah bermunajat, bersunyi dengan Allah Ta'ala di saat waktu akhir malam. Ini tajuk kita di sini pada pagi ini, insya-Allah. Sebab yang ke-9, mujalasatul muhibbin, sentiasa duduk dengan orang-orang yang saleh. Bila kita duduk dengan dia, kita ingat ke mati, ingat ke akhirat, ingat ke syurga, takut ke neraka. Ini orang-orang ini, kita duduk macam ni mendapat faedah yang besar. Sebab yang ke-10, jauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh menghalang hati kita daripada mengenali Allah Azza wa Jalla. Ini 10 sebab. InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok siri rakaman ini dalam Abu Anas Madani punya rakaman itu ada. Jadi tajuk perbincangan kita di sini iaitulah sebab yang ke-8, kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dalam bahasa istilah ahlul qulub, istilah ulama-ulama tazkiyatun nafsi ini, ataupun dalam bahasa sekarang ini orang sebut ulama tasawuf,
mengatakan berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla. Apa makna berkhalwat? Maknanya kita duduk bersunyi dengan Allah Azza wa Jalla, tidak diketahui oleh makhluk lain, hanya kita dengan Allah di saat malam, sewaktu 1/3 as-sulusul akhir, 1/3 akhir malam. Ini waktu yang cukup menarik, waktu yang cukup hebat, dan waktu ini juga cukup mencabar untuk kita dapat bangun dan dapat bermunajat pada waktu ini. Kita ni, bahasa Arab kata munajah dengan makna yunaji rabbahu, orang yang berbisik dengan Allah, merintih merayu dengan Allah. Tapi mari zaman kita hari ni bertukar pula. Bila sebut munajat, ada munajat di masjid kita, perlahan ke kuat? Paling kuat sekali baca tak? Lah, itu tidak munajat itu. Munajat ni maksudnya yunaji, berbisik dengan Allah Azza wa Jalla, itu maksud munajat. Tapi istilah ni kalau dah jadi dah bertukar, maka bertukarlah dia. Kita pun duk faham bila ada munajat di masjid malam ni, mesti kuat punya. Habis cari imam-imam yang sedap bacaan, yang itu istilah kita. Bermunajat dengan membaca kalam Allah, Al-Quran, dan pada waktu juga kita duduk bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan adab-adabnya. Setelah akhir malam, dekat dengan nak subuh, maka diakhiri dengan istighfar dan taubah. Maknanya bangun awal malam, bangun di akhir malam itu kita mula dengan solat dulu. Solat, zikir, baca Quran. Akhir penutup dia sama ada dengan solat witir kita, kemudian dengan istighfar dan taubat. Kata ulama, bermunajat pada waktu ini min asdaqi dalailil adabi fil ubudiyati, merupakan dalil yang cukup benar menunjukkan seorang itu melakukan ubudiyah, perhambaan, ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberi pujian kepada orang-orang yang bangun malam, yang menjadi bacaan imam-imam kita pada waktu salat fajar hari Jumaat, iaitulah tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ingat ayat yang dibaca oleh imam, kita ingat nak sujud sejadah. Kenapa pergi masjid hari Jumaat? Sebab nak sujud. Lah, bukan sujud itu yang menjadi matlamat, bacaan surah itu. Kerana itu dia kembar dua surah, satu surah sejadah, satu lagi surah Al-Insan, hal ata alil insan. Jadi kalau jemaah kita ni mengadu tak mampu nak dua surah panjang sangat, kita gilih minggu ni sejadah, minggu depan insan. Beritahulah kepada makmum tu, tak ada sujud, tak ada tilawah ni, nanti jadi macam masjid Mekah, masjid Madinah. Anak berapa kali dah jumpa, biasa lepas haji masuk bulan Muharram, imam akan baca surah sejadah, Allahu Akbar, setengah masjid ataupun lebih daripada setengah rokok belakang. Imam dah sujud, dia rokok. Ini cerita. Bila balik ke hotel, tanya jemaah kita, awak rokok ke sujud? Dia pesengih, tak apa nak jawab. Sujud, rokok lah tu. Orang lain sujud, dia rokok. Kata, kenapa awak rokok? Tak pergi masjid ke pagi Jumaat? Pergi, tapi confused. Tu jawapan confused. Apa dah kita baca Quran? Kita pagi-pagi ya. Jadi pasal tu lah, kalau orang pergi Mekah, pagi Jumaat, malam Jumaat kena murajaah dulu surah sejadah. Kalau ingat ni ayat ni, bunyi kharru lahu sujadan tu, sujudlah tu, jangan duduk rokok. Allah. Tapi rokok banyak, majoriti rokok. Tak kira orang Melayu orang duk biasa mari pagi Jumaat ni pun, bila kita tuduh dia tak pergi salat masjid pagi Jumaat, dia tak mengaku dia tak pergi. Tapi confuse punya pasal jadi rokok juga. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Taala puji kita, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, orang yang menjauhkan tubuh dia daripada tempat tidur. Bila bangun daripada tidur, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ini dua cara kita berdoa. Yang pertama, mereka berdoa pada Tuhan khauf, dalam keadaan takut pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tama', nak kita kepada keampunan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kita perjalanan kita ibadat ini mesti ada dua. Yang pertama khauf, yang kedua tama', raja,
mengharapkan pahala. Kalau kita tak takut, kita duk harap pahala banyak saja, maka kita akan jadi rombongan golongan al-murji'ah. Itu bahaya. Mana aku ni tak apa buat maksiat pun, innallaha ghafurur rahim, Allah Ta'ala maha pengampun, jadi bebaslah kita buat maksiat. Jadi tak boleh. Ataupun kita terlalu khauf, terlalu takut, sehingga baru saya terima semalam dalam telefon ni banyak sekali yang tak SMS, saya pun nak baca pun tak lagak panjang. Kerja dia nya was-was, dia rasa dia ni ahli neraka sebab Allah Ta'ala tolak amalan dia. Saya kata subhanallah, mana kau tengok fail, awak punya fail amalan telah di-reject, telah ditolak oleh Allah. Kita tak tahu. Kita tahu amalan kita diterima. Di antara soalan yang saya cukup takut, biasanya lepas haji orang akan tanya, dia kata, ustaz, Tuhan terima ke haji saya? Kata haji saya pun saya tak tahu Tuhan terima, macam mana saya nak confirm awak punya? Jadi kita nak tahu, orang kita sendiri pun tak tahu. Semua kita ni kulluna, semua kita ni tahta ihsan, di bawah belah kasihan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak dalam hidup kita ni khauf, takut pada Allah, maknanya jangan tinggalkan arahan Allah, jangan langgar dia punya perintah, jangan buat maksiat. Dan kita duduk satu lagi dia panggil raja ataupun tamak, duduk di atas kita ni yakin, percaya bahawa amal kebajikan yang kita buat diterima oleh Allah Azza wa Jalla, barulah kita boleh buat kerja. Kalau tidak, yang pertama tadi, orang yang terlalu mengharapkan saja, tak buat ibadat, dia panggil orang ni golongan murji'ah. Orang yang terlalu takut sampai tak ada harapan, ini dia panggil golongan-golongan yang akan jadi was-was, yang akan membinasakan dia. Allah gambarkan dalam ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan rezeki yang kami beri mereka infak fi sabilillah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Baca kepada Muaz, ketika Muaz mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Muaz ni seorang cerdik. Mari kita belajar dengan Muaz radhiyallahu anhu. Sebab itulah banyak hadis-hadis Nabi kita ajar macam khusus, tapi umum, macam khusus pada Muaz. Bila dia berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermusafir, Muaz tengok, kalau nampak Nabi berehat, tenang, tak tidur, dia akan pergi dekat. Tengok ni, macam hadis ni. Hadis ni, dia pergi dekat, dia tanya apa? Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Ini soalan yang cukup cantik. Dia kata, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya amalan yang boleh membawa saya ni ke syurga dan jauhkan saya daripada neraka. Tengok, sedikit tak soalan dia. Kalau orang lain nampak Nabi duduk senyap-senyap gini, ketua negara pula, pemimpin yang paling besar, agak-agak minta ke apa? Minta projek lah zaman kita hari ni dah. Dekat YB pula kak, boleh selalu. Jadi Muaz dia minta projek, tapi projek yang sangat istimewa, yang berterusan. Dia minta dua perkara. Ana dah kumpul satu cerita haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dia. Dua orang badui, orang kampung, dia mari pegang tali unta Nabi tengah duduk berjalan, pegang. Sahabat-sahabat nak ketepikan, Nabi kata biarkan, apa dia nak, biar dia tanya. Tak adalah iring sampai 2-30 orang duduk kawal kita kan. Ini je soalan dia. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ajarkan kepada saya amalan yang boleh bawa saya ke syurga, jauhkan neraka. Mari seorang badui lain pun soalan yang sama dia tanya. Kata Masya Allah, tabarakallah, orang kampung, tapi cerdik dia punya soalan. Dia tanya yang besar, dia tak minta yang kecil. Maka hadis ini panjang. Faja'a fil hadis, mari dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, ala adulluka ala abwabil khairi, nak ke tidak aku tunjuk kepada kamu pintu-pintu kebajikan. Kita hari ini pun mestilah kita jawapan yang sama. Kita nak dengar mana pintu kebajikan yang mampu kita masuk, yang boleh kita ikut. Sebab kalau kita tak ikut, apa yang kita nak buat lagi kan? Nabi kata apa? As-sawmu junnatun. Puasa itu perisai daripada api neraka.
Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'un ma'un nar. Sedekah yang kita buat ni kerana Allah Taala memadamkan kesalahan kita sebagaimana air memadamkan api. Yang nak sininya wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan solat seorang itu pada waktu malam. Ini solat pada waktu malam ini dalam tajuk kita ini. Maka Nabi kita baca ayat ni, tatajafa junubuhum anil madaji', mereka tinggalkan tempat tidur di saat waktu itu waktunya sangat selesa tidur. Kata di ulama, walafzul ayati am, lafaz ayat ini umum pada semua ibadat. Tetapi kenapa Allah khususkan dalam ayat ini yad'una rabbahum, berdoa? Kenapa dia kata doa? Sedangkan dalam ibadat malam ni ada qiyamul lail, di antara ibadat yang hebat pada waktu malam. Jadi doa di sini umum. Doa itu ada dua. As-salah yang kita lakukan itu dengan mana ad-doa. Solat kita kata. Kalau kita tanya, orang tanya, apa makna solat? Solat itu makna dia doa. Solat makna doa. Mana doa? Kita takbir, kita rokok, kita sujud, mana pula doa? Jadi di sini ulama membahagikan doa itu dua kategori. Satu dia panggil doa ul ibadah, satu lagi doa ut talab. Doa yang ibadat, semua benda yang kita buat ni doa berlaku. Takbir, rokok, sujud, zikir, doa ke tidak? Doa. Sebab apa doa? Sebab doa itu sendiri ibadat. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu ibadat. Ini ibadat, kita tak minta apa-apa, kita buat ikut arahan Allah Azza wa Jalla. Satu lagi dipanggil doaul masalah ataupun doaul talab, doa minta benda. Macam kita dalam Al-Fatihah, Tuhan sebut dalam hadis kursi, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku dah bagi solat ini kepada di antara aku dengan hamba aku, bagi dua. Bila hamba kata bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan kata apa? Hamidani abdi, hamba aku puji aku. Ar-Rahmanir-Rahim, sampai kepada Malik Yaumiddin. Bila sampai kepada Malik Yaumiddin, Tuhan kata haza baini wa baina abdi nisfain, ini aku bagi dua dengan hamba. Bila kita minta ihdinas siratal mustaqim, doa ke tidak? Minta ke tidak sini? Itu Nabi Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, dia kata haza li abdi wa li abdi mas'al, ini bagi hamba aku, dia minta apa dia nak. Jadi kerana itulah bila kita salat, kita kena ingat kita sedang berdoa, walaupun tidak angkat tangan dalam solat kita, kerana kita sedang berdoa. Maka salatul lail, solat malam itu di antara solat sunat yang afdal, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Muslim, afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Nabi kata solat yang paling afdal lagi selepas daripada solat fardu, iaitulah solat pada waktu malam. Jadi dengan motivasi yang kita ada macam ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan, semangat untuk bangun. Paling tidak pun biarlah ada juga di akhir malam, sebelumnya masuk waktu subuh, kita sempat melakukan salat akhir malam. Kata di Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam syarah hadis ini, dia kata apa? Madahallahu alladhina, Allah Ta'ala puji orang-orang yang angkat tubuh dia daripada tempat tidur untuk berdoa dan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini merangkumi semua sekali. Orang yang tinggalkan tidur dia untuk berdoa, berzikir, salat, dan termasuk juga orang yang salal isya ini, orang yang salat dua isya, iaitulah isya dengan subuh berjamaah. Kerana bila siapa dia salat isya berjamaah, seolah-olah dia bangun setengah malam. Mari subuh berjamaah, dia telah melengkapkan satu malam. Ini pahala yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa dia tunggu salat isya sampai tertidur. Ada satu cerita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh tetamu. Ia menyebabkan dia lambatkan salat isya, panjangkan waktu. Isya ni boleh panjang sampai setengah malam, jangan lebih pada tu. Ni ada setengah masyarakat kita, dia kata dak, isya sampai subuh. Kata na'am, betul sampai subuh bagi orang keuzuran. Bagi kita yang tak uzur, jangan duk main. Ni tidak pergi dengar ceramah dulu.
Sudah dengan ceramah pula, masuk pula itu ni, pergi makan roti canai pula sampai pukul 2 pagi baru sembahyang Isyak. Lah, itu sudah terlewat. Isyak dengan asar ni ada 2 waktu. Asar, waktu yang pertama sampai kepada matahari mula kekuningan. Itu waktu ikhtiar, dipanggil waktu pilihan. Yang lepas pada waktu kuning sampai ke akhir hari itu dia panggil waktu darurah. Untuk orang-orang yang uzur, yang orang tertidur baru sedar, orang yang buat bius ni baru sedar, pengsan baru sedar, orang perempuan haid baru bersih, itu bagi dia. Tapi kalau dok mai habis tanya pejabat, berhenti pasar malam pula, lepas tu balik-balik pukul 7 sampai baru nak solat asar, itu Nabi kata tilka salatul munafik, iaitulah solat orang munafikin yang menangguh-nangguhkan solat asar. Bila dekat habis waktu, solat macam pagu ayam, laju sekali. Tak boleh. Jadi yang terbaiknya habis waktu pejabat, solat dulu baru balik, baru nak berhenti pasar malam ke pasar apa ke, boleh. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok sahabat-sahabat ini sampai tertidur di masjid, itu juga dalil menunjukkan sahabat mujahadatun nafsi, berjuang lawan nafsu dia kerana nak tunggu satu fardu yang kedua. Dia kata, kenapa sahabat mudah tidur? Sahabat-sahabat di Madinah ni ramai di kalangan mereka yang bekerja di ladang, pokok tamar. Jadi dia orang penat pada waktu malam, pada waktu siang nak tunggu isyak yang kedua itu memang agak panjang. Maka Nabi SAW bila tengok sahabat-sahabat ni tunggu sampai tertidur, Nabi kata, innakum la tazaluna fi salatin man tazartumus salah. Nabi kata, kamu ditulis pahala salat selama kamu duduk di masjid kerana nak tunggu salat. Jadi itu kelebihan kita. Kelebihan kita duduk di waktu pagi, di waktu di antara maghrib dengan isyak, jangan lari. Kalau ada orang kuliah, kita dengar. Kalau tak ada orang kuliah, kita baca Quran, kita berzikir, kita boleh apa saja yang kita boleh buat, beribadat, boleh solat dan sebagainya. Kerana tunggu solat yang kedua itu ditulis pahala orang yang sedang bersolat. Besar lama mana kita duduk? Pukul 7 petang sampai pukul 9 malam. Berapa jam? 2 jam duduk solat. Allahu Akbar. Tinggi tak tinggi darjat? Tinggi. Kita nak solat tarawih 40 minit pun, Allahu Akbar, sakit pinggang lah, sakit tu sakit ni, macam-macam sakit ada tak? Jadi Allah Ta'ala beri pahala yang begini besar kepada kita. Jadi masuk juga kata Ibn Rajab masih lagi dalam kalam ni, yadkhulu fi man nama summa qaman minnahu bil lail litahajjud. Siapa dia tidur, contohnya dia nak tidur, dia pergi solat isyak, balik beribadat lagi di rumah dia, tiba-tiba dia sudah mengantuk, ambil wudu, tidur. Orang ni dan dengan niat nak bangun solat tahajud, nak bangun solat subuh berjamaah, ditulis pahala dia masih lagi beribadat kepada Allah Azza wa Jalla walaupun dia tidur. Ini kelebihan Allah Ta'ala beri kepada kita cukup besar para jemaah. Tapi janganlah leka sangat. Orang panggil lepas solat isya tak tahu nak buat apa, pergi jalan sana sini, tidur pun tak ada wudu, tak ada persiapan, tidak ada niat untuk bangun balik, maka kita kerugian yang amat besar. Orang lain meraih pahala yang begitu banyak walaupun mereka tidur, tapi kita duduk dalam keadaan kerugian sepanjang malam. Dalam bila mari bulan Ramadan contohnya, kan sebut dalam hadis Nabi kita kata, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia solat bersama dengan imam sampai sudah. Tak ada main falsafah 8-20, tak ada. Mazhab kita mazhab imam. Imam 8, 8. Imam 20, 20. Jadi ada setengah orang ni dia asyik duk kira 8 dengan 20 je, sibuk waktu. Bila nak solat tarawih, dia tanya orang masjid, berapa kat sini? Dia kata sini 8 je. Dia lari 20. Pergi-pergi rupanya 8 di sini khusyuk, baca 2 juzuk Quran, perangkap dia dah sampai pukul 11 malam tak boleh balik lagi. Dia kata yang 20 tu ekspres. Contohlah, yang 20 panjang pun ada, yang macam-macam ada. Jom kita kena tengok kekuatan jiwa kita beribadat kepada Allah. Maka di sini jadi siapa-siapa yang solat sedemikian, kata di ulama, inna ashabal lail hum ahlul mahabbah. Subhanallah. Orang yang menghidupkan malam dengan ibadat ini, inilah dikenali dengan nama ahlul mahabbah, orang yang cinta dan kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab bangun qiyamul lail ini berdiri dengan Allah Azza wa Jalla yang tidak ditengok oleh sesiapa. Jadi jangan duduk tunggu perdana baru kita nak solat qiyamul lail. Ni tengok malam ni ada solat qiyam perdana. Dah. Bermula pukul 3 pagi. Mari kita. Alhamdulillah, cantiklah. Lepas subuh esok tak ada apa-apa lagi, tak sempat minum air lagi. Update siap dah.
Dia kata pagi ni agak mengantuk sikit sebab malam tadi pukul 3 sudah tahajud. Allahu Akbar, rusak habis dia punya dunia. Satu dunia tahu, awak tahajud semalam, hebat. Kita pun boleh hebat tu ialah tak boleh pahala sebab kita duduk apa ni nak suruh orang puji kita hebat. Jadi qiyamul lail ni selain daripada kita berdiri malam salat, fahum yaqrauna al-Quran bitadabbur, baca al-Quran dengan tadabbur. Di antara ayat yang Nabi kita baca, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita ni Perisai Muslim ni, iaitulah doa bangun tidur. Doa bangun daripada tidur. Nabi kita SAW bila bangun daripada tidur, dia akan baca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran, daripada ayat 190 sampai ayat 200, mana 11 ayat. Iaitulah ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Ayat ini dinamakan oleh para ulama, dia panggil ayatut tadabbur. Kita tak payah banyak-banyak, ambil ayat ni, 10 ayat ni. Kenapa Nabi kita ajar ayat ni? Tuan-tuan yang duduk di rumah, kalau boleh yang duduk di rumah yang tinggi-tinggi tu, masuk waktu akhir malam ini, kita buka tingkap, tengok, baca ayat inna fi khalqis samawati wal ard, pada kejadian langit dengan bumi, silih berganti malam dengan siang ini, la ayatin li ulil albab, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mempunyai akal pemikiran. Alladzina yazkuruna Allah. Jadi panjang lah ayat ni, 11 ayat. Ini Nabi kita sallallahu bila bangun malam, dia baca ayat ini, sebab ini dipanggil ayatut tadabbur, ayat kita tadabbur nak menguatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ahlul mahabbah baca Quran dengan tadabbur, menjauhkan diri daripada tempat tidur pada waktu malam untuk berzikir Allahu Akbar, dan melebihkan cinta Allah Ta'ala daripada cinta kepada bantal dan tilam. Mereka bangun pada waktu malam juga mutala'atul qulub, hati kita mengulang kaji tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang kita sebut dalam 10 sebab boleh kita meraih cinta dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ini tidak pelik, sehingga Jibril alaihissalam turun bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril bagi tahu pada Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Subhanallah. Jibril berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa kemuliaan seorang mukmin itu, kehebatan seorang mukmin duduk di mana? Duduk di qiyamul lail. Kita ni tak usah duduk dakwa kita ni hebat, semangat sangat, cinta Nabi, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sampai pukul 12 malam duduk bergendang cinta Nabi. Qiyamul lail tak bangun. La. Syaraful mukmin fi qiyamul lail, kemuliaan seorang mukmin itu duduk di qiyamul lail. Wa izzuhu, kemuliaan kehebatan dia, istighna'uhu 'anil nas, mereka tidak nak benda-benda orang. Istighna. Ini hak orang, kita jangan duk tamak, jangan duk nak. Orang bagi kita ambil, tak bagi pun diam. Sekali-sekala boleh 4-500 ambil, jangan tak ambil kan. Wa innama kenapa qiyamul lail ni menjadi tempat yang paling mulia, kemuliaan seorang mukmin? Kenapa? Li'annahum yastasyrifuna bih, sebab kita semangat nak bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, mencari keredaan Allah di saat yang begitu gawat, begitu sukar, payah. Siapa dia kata senang bangun qiyamul lail? Bukannya senang. Ada 2 tempat solat yang agak payah. Bila nak sahabat mari tanya, ya Rasulullah, manakah solat yang paling afdal? Tadi kita baca hadis, Nabi kata salatul rajuli fi jawfil lail, solat di akhir malam. Satu lagi Nabi kita sebut salatul awabin, solat orang yang banyak kembali kepada Allah, hina tarmadul fisal, ketika panas kaki anak unta. Bila kaki anak unta panas? Negeri Arab lah sini, tak bila nak panas kena hujan masa ni ya. Pergi melawat di zon negara pula, unta duduk dalam seluk, terkejut kita tengok. Kata subhanallah, bila pula unta dilahirkan untuk dalam seluk. Taklah pasir-pasir, saya pergi melawat ada seekor unta di zoo, duduk dalam seluk. Kata mati boleh unta ni. Ketika panas kaki anak unta, dia panggil salatul duha. Salatul duha, panas kaki anak unta, anggaran kitanya lebih kurang dalam pukul 9, pukul 10 pagi tu panas kan. Itu waktu duha yang afdal.
Kenapa Nabi namakan salatul awabin? Lepas ni ada jemaah tanya, dia kata, Ustaz, dalam buku tu salatul awabin lepas maghrib lah. Saya kata yang lepas maghrib itu tak ada riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelasnya Nabi kata salatul awabin hina tarmadul fisal, ketika panas kaki anak unta. Bila kita teliti dua hadis, seolah-olah dua tempat ini berkembar. Malam payah nak bangun, sayang dengan bantal dengan tilam. Waktu pagi, waktu kita sibuk nak bekerja. Sibuk tak sibuk waktu pagi ni? Sibuk. Pukul 10 pagi orang tengah duduk semangat bekerja nak sibuk. Jadi kita hari tak kerja macam hari cuti macam ni, kenapa tak boleh buat? Waktu di pejabat contohnya, kalau ada peluang ruang, tak ada orang mari murajaah kita, tak ada orang mari nak jumpa kita di pejabat, angkat kita punya sejadah, solat 2 rakaat, tapi jangan duduk panjang-panjang. Tak payahlah boleh iklan pula sini, rehat 10 minit, staff sedang berduha. Tak adalah situ. Ini nak menunjuk dengan orang pula, orang mari 10 minit rehat sepasal dia pergi duha pula dah. Mana ada nak duha waktu pejabat kan? Cuma mencelah, ambil masa sekejap, ketika tidak ada orang, boleh kita buat. Jadi dua tempat Nabi kembar. Yang ni waktu payah nak bangun, yang ni waktu manusia sibuk ke sana kemari mencari rezeki, yang Allah Ta'ala suruh kita bekerja mencari rezeki. Tiba-tiba makhluk Allah Ta'ala ni boleh mampu sujud pada Allah di saat itu. Boleh jadi orang manusia yang hebat, manusia yang ingat kepada Allah. Maka bila waktu ni waktu gawat, waktu agak sukar untuk kita beribadat, ketika itu kita mampu bangun, maka itulah tanda cinta dan sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, lam ajid minal ibadati syai'an asyaddu minas salat fi jawfil lail. Aku tak dapat satu rasa kenikmatan beribadat lebih daripada beribadat pada waktu akhir malam. Orang pun tanya dia, Syekh, ma bal mutahajjidin, kenapa kita tengok orang bertahajud ni mukanya berceria? Patut kita ni muka keriput lah, tak cukup tidur. Dah, orang yang selalu tahajud muka dia ceria. Kenapa? Hasan Basri kata, li'annahum khalau birrahman fa'albasahum min nurih, kerana mereka bersunyi berkhulwat dengan Allah, maka Tuhan pakaikan keceriaan di muka mereka. Siapa dia nak comel ni? Muslimat kita yang ramai tu tak usah duduk pagi, duduk pergi cari make up tu, make up ni, pergi bangun semaya tahajud pada waktu malam, siangnya ceria dia punya muka. Suami tengok pun, awet muda awak ni. Jangan pula jadi solat tahajud awet muda. Macam ada satu buku terapi solat, tengok dah. Belum lagi, lepas ni kena cari tu dah. Dia terapi solat ni yang di Universiti Melaya awak kajian tu. Cina salah seorang daripada Ansiu Kok, tak tahu Islam ke tak siapa ni. Saya janji kalau dia Islam, saya nak ajak forum sekali lagi kehebatan solat dulu. Baru ni kehebatan solat dari sudut sains, ini kehebatan solat dari sudut pelaksanaan. Tapi tak dengar cerita dia masuk Islam. Dia cerita, dia kata dia boleh dalam kajian dia ni, terapi begini-gini, kalau solat berapa rakaat satu malam, 20 rakaat ke macam tarawih tu, kembali semula awet muda. Saya kata awak jangan kuat sangat, nanti ada pula surah-surah duk iklan solat tahajud awet muda pula, ramai pula hak mari. Allahu akbar, letih kita nak jawab hari ni. Imam Hasan Basri kata apa? Li'annahum khalau birrahman, mereka duduk bersunyi dengan Allah, fa'albasahum min nurihi, Allah Ta'ala pakaikan di muka cahaya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, hebat orang tahajud. Saya bila sebut cerita ni, saya teringat cerita waktu ana belajar di Madinah dulu. Nak dengar cerita ni sikit. Ada seorang orang putih, orang panggil Mak Saleh dia ni, masuk Islam, nama dia Daud. Cerita Daud ni sedap. Daud ni bila masuk dalam kelas, dia tidur depan Syekh. Tidur kat meja tu. Syekh pun tak marah dengan dia, biar tidur. Budak-budak Arab ni dia jealous lah, tengok orang luar nampak bebas, dia pun ambil kain serban dia, pulah tidur juga. Syekh kata, "Qum ya walad, bangun." Dia protes lalu. Dia kata, "Asyan Inggeris tidurmu tak marah, aku tidurmu tak mau marah." Syekh kata apa? Dia kata, "Haza Daud, dia tidur di sini daripada qiyamul lail, mu mari tidur dalam kelas sebab malam duk main kereta." Dia kata, "Nam ya Daud, fa inna naumaka min qiyamul lail." Tidurlah Daud, kerana mu tidur ni daripada qiyamul lail. Orang tanya Syekh, "Kerana mu kena?" Dia kata, "Simahum fi wujuhihim." Berupa mereka ada, cahaya mereka ada di muka mereka. Subhanallah, Daud tidur tak ada orang marah, orang lain tidur kena marah kata Syekh. Sebab qiyamul lail. Kita pun jangan ada alasan dah. Nak mungkin pejabat ni duk tidur pejabat apa? Qiyamul lail semalam. Baik tu saya bangun, nak buat kerja pun tak boleh. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama lain pula, dia kata apa?
Ahlul lail fi lailihim alazzu min ahli lahwi fi lahwihim. Allahu akbar. Sulaiman Ad-Darani, dia kata orang-orang yang boleh bermunajat pada waktu malam lebih seronok, lebih lazat daripada ahli-ahli maksiat dengan pentas kepok dia, dengan pentas kepek dia tu. Kepok ke apa nama? Kita pun tak ingat dah. Ada lagi hak bagus sikit pada tu. Tak apa ingat dah. Dengar-dengar orang kata dah. Jadi orang yang ahli munajat ni lebih hebat, lebih manis, lebih seronok kehidupan dia dengan Allah Azza wa Jalla lebih daripada ahli maksiat dalam lara, dalam lahu mereka. Walaulal lail ma ahbabtul baqa fid dunya, kalau tidak ada qiyamul lail aku tak suka lagi hidup atas dunia. Siapa kata? Abu Sulaiman Ad-Darani. Kata Ad-Dhahhak rahimahullah, adraktu qauman yastahyuna min Allah fi sawadi hadzal lail. Aku jumpa beberapa orang kaum mereka malu kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu gelap malam daripada lamanya tidur. Allahu akbar. Kita ni kalau angkat jam nak tidur tengok, Allahu akbar, tak cukup 5 jam. Pusing selalu dah. Patut 5.30 bangun. 5.40 pula. Duk kira sangat ke jam tu buat apa? Sebab dia kata, ada orang kata kalau tak cukup 4 jam tak cukup tidur, 6 jam pun tidur juga tengah hari. Inilah keadaan kaum orang-orang yang mengenali Allah Azza wa Jalla, yang mencari cinta dan kasih sayang Allah. Maka kita orang yang muqassir, orang yang cuai, orang yang lalai begini, marilah kita bersama mendaftarkan diri kita dalam golongan orang-orang yang as-sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nak masuk dalam rombongan ini, nak masuk dalam kumpulan ini, maka waliyasta'in billah, kita minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla, mencari beberapa sebab yang boleh menguatkan kita untuk bangun pada waktu malam. Jadi apa yang nak kuat? Kata di Ibnul Jauzi lagi, dia kata carilah tabib yang mahir. Nak kita sakit, semua kita cari pakar belakang kan. Pakar tu, pakar ni. Nah, pakar jantung pergi cari jantung, pakar sakit tulang cari sakit tulang. Kita pun bila kita nak bangun qiyamul lail, maka apakah nasihat para ulama kepada kita? Cuba tanda sini, ada beberapa perkara. Yang pertama, famin asbabil al-asbab zahir wa batin. Yang pertama sekali, sebab yang zahirnya apa dia? Sebab yang zahir yang boleh membangunkan kita pada waktu malam, fa innahu la yukthirul akla, jangan banyak makan. Ini banyak makan ni. Pasal itulah kalau ustaz makan sikit, jangan dia suruh tambahlah nyanyi, dia payah nak bangun malam. Dia kata saya buat banyak ni ustaz, tak buat banyak, siapa suruh buat banyaknya? Buat yang pada-pada sudah. Kata di ahli qulub, orang-orang yang ahli qiyamul, dia kata ya ma'syaral muridin, wahai murid-muridku, jangan banyak makan. Bila kamu banyak makan, mu banyak minum. Bila sudah banyak minum, fatanamu katsiran, mu akan tidur banyak, fatakhsaru katsiran, mu akan rugi banyak. Rugi apa? Rugi ibadat, tidur banyak. Kalau kita tengok, ada satu buku, tuan-tuan tengok dalam kuliah saya, tajuk dia meraih pahala yang banyak dalam beberapa saat. Buku ni menarik, kecil ya buku. Meraih pahala yang banyak dalam beberapa saat. Dia buat kira-kira matematik di situ, daripada umur kita 15 tahun kira balik sampai umur kita 63 tahun. Dia ambil umur setakat yang Nabi kita wafat. Tolak mari, tidur saja lebih daripada 20 tahun tidur. 20 tahun tidur saja. Subhanallah. Banyaknya tidur dah. Tu hari ketandah berapa tahun pula dah. Subhanallah. Jadi yang tinggal untuk beribadat khususnya berapa banyak saja yang ada dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Bacalah Siratus Salihin, sirah orang-orang yang soleh. Saya di antara bila kita belajar tentang nak menuntut ilmu ni, kita kena baca buku riwayat hidup Imam An-Nawawi. An-Nawawi beberapa tahun tak pernah tidur atas bantal, tak tidur. Kalau dia mengantuk, dia tidur atas tangan dia begini. Tidur atas tangan atau tidur atas lengan dia. Bila dia sedar, astaghfirullahalazim, ruginya. Rugi, tidur 2-3 jam tu bagi dia rugi. Kerana masa ini berjalan begitu cepat. Ini yang pertama sekali, jangan makan banyak. Yang kedua, la yut'ib nafsahu bin nahar, jangan kuatkan kerja pada siang hari dengan kerja-kerja yang berat, kerana waktu malam akan penat. Kita ni kena tengok kategori kerja lah kita tak. Kalau kerja rumah batu nak macam mana. Yang ketiga, jangan tinggal qailulah. Apa makna qailulah? Tidur sekejap, orang kata nap, tidur sekejap pada setengah hari, 10 minit, 15 minit, itu dipanggil qailulah.
Tapi kalau tidur tengah hari sampai 2 jam, itu kasirul lah nama dia. Sudah banyak dia tidur. Kita nak qailulah ni macam cah bateri. Cuba semua. Ini pengalaman anak sendirilah contohnya. Kalau saya tidur, kadang-kadang kita waktu bertugas contohnya hari, kena ambil celah waktu di antara 2 subjek tu 15 minit kita masuk dalam kereta tidur. Memang malam kita rasa sihat, nak ceramah kuliah maghrib berasa semangat dan sebagainya. Jadi kita, ini di antara sebab yang zahir, sebab yang batinnya. Ini sebab yang batin ni, yang pertama sekali, la yajtamil auzar, jauhkan daripada benda-benda maksiat pada siang hari. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, hurimtu qiyamul lail 15 ashhur bi zambin asabtuhu. Subhanallah. Sufyan Ats-Tsauri kata, aku terhalang daripada qiyamul lail 5 bulan. 5 bulan Allah Taala denda dia tak boleh qiyamul lail bi zambin, satu dosa yang aku buat. Jadi dia bolehlah, dia tak ada dosa. Kita sekarang ni kalau nak selara dosa, tak bangun dah kita ni. Nah, jangan ada alasan aku ni tak bangun tidur sebab dosa banyak dah ni, pasal tidur terus lah. Bangunlah dulu. Macam mana nak hapuskan dosa kalau tak bangun? Itu di antara yang batinnya, tinggalkan maksiat cara ringkas. Yang seterusnya, salamatul qalbi lil muslimin, selamatkan hati kita daripada benci, sakit hati, berdendam kepada orang Islam. Hari ini saya bimbang di zaman kita hari ini, kadang-kadang kita diasuh, dilatih supaya benci kepada orang. Ini satu kes yang berat. Semua kategori. Pergi ceramah, dengar ceramah tengah padang pun orang marah dengan orang. Mari ke masjid, ustaz-ustaz mari duk suruh marah dengan orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Apa jadi dengan kita? Kita tidak ajar supaya umat Islam ini berlapang dada, bertasamuh dalam perkara-perkara yang boleh ditasamuhkan. Tapi kita duk ajar, duk kelahi dengan orang bukan Islam, satu penyakit hari ni. Hari ni pakat duk berebut tentang kalimah Allah, berebut semua sungguh-sungguh. Dah sampai bawa sana sini tulis panduk gini duk balas dengan orang, kalimah Allah ni hak kami. Tapi bila orang azan tak pergi juga dianya. Pejuang kalimah Allah. Ini hebat saya tengok. Waktu orang hantar gambar baju merah yang tulis ALLS di baju. Yang perempuan tu pakai baju tutup aurat pun tidak. Saya kata hak ni dulu kena laknat kau Tuhan, sebelum daripada pejuang kalimah ni dilaknat oleh Tuhan sebelum daripada orang lain. Ini apa yang kita buat biar duduk dalam fakta, dalam ilmu. Jangan duduk main benda-benda yang duduk ajar orang supaya sakit hati pada orang tu orang ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa khulubuhu minal bid'ah, dan bebaskan ibadat-ibadat kita ni daripada benda-benda rekaan-rekaan bid'ah yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tinggalkanlah fudulid dunia, yang lebih-lebih daripada dunia tu tinggalkanlah. Jangan duduk lebih sangat. Allahu akbar. Yang ke berapa dah? 5. 6. Khauf ghalib. Takutkanlah hati kita itu dengan perasaan-perasaan yang takut. Bagaimana aku, kalau aku mati, nak tidur ni mati, bagaimana kalau aku duduk dalam kubur seorang-seorang. Karena itulah di antara cara nak melembutkan hati. Para ulama mengatakan kita nak lembutkan hati ni, iaitulah kita pergi ziarah kubur seorang-seorang pada waktu malam. Boleh lagi kita? Tak apa-apa nak jawab dah. Yang peliknya dah, pergi ziarah kubur malam takut. Siapa takut? Pernah tengok hantu? Tak pernah tengok. Cerita ni saya ingat saya ceramah di hospital sekali. Saya tanya, ni pegawai hospital ni, dia kata hak, ada kawan dia tunjuk, dia kata hak ni ustaz, jaga bilik mayat dia. Saya kata awak boleh pergi kubur seorang-seorang malam untuk tafakur, nak melembutkan hati. Tak boleh pergi, dia kata. Kata mau jaga bilik mayat boleh, nak pergi kubur tak boleh. Dia kata bilik mayat ada pintu ustaz, kubur tak ada pintu. Kata sedar juga dia jawab. Kata dia ni boleh jawab. Yang ke seterusnya, an ya'rifa fadla qiyamul lail. Kita kena baca hadis-hadis tentang qiyamul lail dan baca sejarah orang-orang yang soleh. Di antara sebab-sebab yang boleh bawa'is ala zalika, sebab yang paling kemuncak untuk dapat qiyamul lail ni, al-hubbu lillahi ta'ala, cinta kita dan sayang kepada Allah Azza wa Jalla, dan kekuatan iman. Bila kita bangun bermunajat, insya-Allah itulah waktu yang mustajab. Allah Ta'ala sebut dalam hadis Nabi kita sebut, di akhir 1/3 malam Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu luar. Tuhan tanya, man yad'uni fa astajibalah. Siapa dia berdoa pada waktu ini, aku perkenankan doa. Siapa dia istighfar, siapa dia bertaubat, Tuhan duduk tanya kita duduk taikkan selimut. La ilaha illallah
malu tak malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah muhasabah ataupun motivasi kita pada wali ini. Maka qiyamul lail ini syaraful mukmin, kemuliaan bagi seorang mukmin. Kata di Ibnul Jauzi, kata ihya'ul lail ala maratib. Ini nan cantik. Nak menghidupkan malam ini banyak martabak dia, banyak dia punya tingkatan. Ada orang yuhyil laila kullahu, dia pergi duduk semua malam, boleh solat isya, boleh solat subuh dengan air solat isya. Ini kata dia jama'atun minas salaf, ulama-ulama yang terdahulu ada yang buat sedemikian. Ada yang bangun setengah malam, ini pun terbaik. Ada yang paling baiknya dia kata wa ahsanut tariq fi hadza, cara nak setengah malam macam mana? Kita tidur dulu, lepas solat isyak tidur awal, lepas tu bangun, lepas tu tidur balik, lepas tu bangun dekat subuh. Ini kalau boleh monitor macam ni, hebatlah dia tu kan. Kalau bangun pula tidur pula, jawab dia. Martabat yang ketiga yaqum sulusul lail, maknanya ataupun dia bangun straight lah, akhir malam yang terus, walaupun sekejap kita bangun. Banyak martabat-martabat yang dia sebut di sini. Itu semua cara-cara yang disebut oleh para ulama dalam Sunan Abi Daud. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istayqaza minal laili wa ayqaza imra'atahu, siapa dia bangun pada tengah malam dan dia mengejutkan isteri dia. Kalau hadis lain, rahimallahu imra'atan, Allah Taala bagi rahmat pada perempuan yang bangun tengah malam mengejutkan suami. Kalau tak bangun juga, nadha fi wajhil ma, Nabi kata biarlah dia ambil air sapu di muka suami dia. Tapi kena MOU dululah. Lama dia tu ni gila apa aku bangun tengah malam mari duduk semua air kat sini. Kelahi tengah malam pula, kita nak bangun munajat, dia bangun duduk buat kelahi tengah malam. Jangan. Gini semua. Apa Nabi kata? Dua suami isteri bangun bermunajat pada waktu malam ini, rak'ataini fasallaya rak'ataini, sembahyang 2 rakaat je. Nabi kata kutiba lailata izin minaz zakirin Allah katsiran waz zakirat, 2 orang itulah ditulis orang yang berzikir banyak, laki-laki dan perempuan yang berzikir banyak pada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi di akhir malam apa yang kita nak buat? Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 17-18. Tanda ayat ni, nanti balik buat jadual. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Tuhan sebut dalam Quran, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, tak banyak pada waktu malam yang mereka tidur. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Berapa bangun? Surah Az-Zariyat 17-18. Kata di ulama tafsir, mereka itu dalam dunia itu muhsinina fil amal, buat amal yang baik, iaitulah tak banyak tidur pada waktu malam, melakukan bila bangun daripada tidur kita solat dulu, solat tahajud, solat witir, solat siap. Wa yuakhiruna al-istighfar, ketika akhir malam nak sahur, waktu sahur ini kita beristighfar. Sebab apa? Kata di ulama, sebab bila kita berzikir, bila kita bangun solat dan semua sekali, akhir kita istighfar. Istighfar itu penutup kepada ibadat kita. Contohnya tuan-tuan, solat fardu. Bila kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa yang kita kata? Kita kata apa? Istighfar. Nabi kita istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Minta ampun, minta. Sebab apa dia minta ampun? Kerana Nabi kita bimbang, takut-takut dalam ibadat dia tadi apa? Ada kekurangan. Jadi kita pun di akhir malam kita jadikan istighfar itu, sebab aku ibadat ni ya Rabbi dah lah tak banyak, dah lah terlewat bangun pada malam ini, tak khusyuk pula dalam ibadat, tak khusyuk pula dalam solat, bacaan pun tak apa betul. Maka apa yang kita jadi? Kita istighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Itu saja yang termampu saya buat. Itu sakat tu dah ya Rabbi yang mampu saya lakukan ibadat. Kerana kalau engkau tidak ampun, engkau tak terima, itulah kualiti yang saya ada. Maka bila Tuhan sebut wabil asharihum yastaghfirun, kata rajulul daripada Bani Tamim, dia kata ya Aba wa nahnu qalilan minal laili ma naqum, kita tak banyak bangun. Ulama berkata apa? Tubal liman raqada iza na'is wattaqallah iza istaiqaz. Kemenanganlah bagi orang yang tidur bila dia mengantuk,
dan dia takut pada Allah Ta'ala bila dia sedar. Tak apa, walaupun bangun sedikit di akhir malam, alhamdulillah kita dapat wal mustaghfirina bil ashar. Di antara sifat-sifat orang yang baik itu iaitulah orang yang beristighfar pada waktu sahur. Ini semua para jemaah muslimin dan muslimat, banyaklah kelebihan-kelebihan istighfar pada waktu sahur ini. Apa sebabnya? Kerana pada waktu itu waktu Allah Ta'ala buka, beritahu pada hambanya siapa minta ampun, siapa bertaubat, siapa dia minta. Yang kedua, beribadat pada waktu sukar lebih pahalanya lebih tinggi daripada beribadat pada waktu senang. Kan Nabi kata al-ibadatu fil harji kal mujahid kal hijratu ilayya. Beribadat pada waktu ni susah ni, waktu perang, waktu huru-hara ni, seperti seorang berhijrah. Allahu akbar. Dicerita daripada Luqmanul Hakim. Luqman kata apa? Rasa ingat Luqman ni memang masalah dia kata kepada kita ni. Dia kata apa? Dia nasihat kepada anak dia, ya bunai, hei anakku, la takun a'jaz min hazad dik. Mu jangan lebih lemah daripada ayam. Yasutu minal ashar, pada waktu sahur dia duduk berkukuk. Wa anta naim ala firashika, sedangkan kamu duduk tidur di atas tilam kamu. Luqman sindir kita dengan ayam je kita. Tak, alhamdulillah. Kalau kita dengar ayam kukuk tu bangun cepat-cepat lah. Dia kata ayam bangun dah, tak, aku tak bangun. La ilaha illallah. Tapi nasib baiklah kita duduk di bandar, dia tak dengar sangat ayam dah. Allahu akbar. Di antara itulah muslimin dan muslimat yang saya rasa perbincangan ringkas kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat meraih cinta dan kasih Allah Azza wa Jalla kepada kita dengan kita beristighfar, dengan kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.